Hai semua, dalam video kali ini saya akan share bagaimana harga emas ni dia boleh naik dan juga dia boleh turun. Okey, yang pertama sekali, basic dalam ekonomi ni adalah supply and demand. So apa-apa barang sekalipun sekiranya permintaan melebihi pengeluaran, so dia punya harga akan naik. Dan begitulah sebaliknya, bila pengeluaran melebihi permintaan, so harga dia akan turun. So ada beberapa faktor yang mempengaruhi supply and demand untuk komoditi emas ni. Okey, yang pertama kita tengok dulu dari segi permintaan dia. Okey, untuk permintaan emas ni biasanya yang pertama adalah untuk kegunaan industri lah. Okey, kalau kita tengok sekeliling kita sebenarnya semua ada emas. Okey, kalau anda tengok dalam iPad yang saya pakai ni pun ada emas. Dalam kamera yang saya guna tu pun ada emas. Dalam handphone yang saya pakai ni pun ada emas. So sekiranya pengeluaran untuk barang-barang teknologi ni semakin rancak, maka permintaan untuk emas pun semakin rancak lah. Perkara yang kedua yang mempengaruhi permintaan emas ni adalah pembelian daripada bank-bank pusat untuk reserve fund diorang. So setiap central bank ni ataupun bank pusat ni dia ada reserve emas. Bezanya sikit dengan banyak je. Tapi apa yang pasti, bank negara yang paling banyak reserve emas ni adalah Central Bank US. So kalau korang tengok dekat statistik ni, setakat Mac 2022, US Central Bank mempunyai lebih kurang 8,000 metrik tan emas dalam simpanan diorang. Jadi semakin banyak permintaan emas daripada bank-bank seluruh dunia ni, so harga emas pun akan naik. Kenapa bank negara nak kena ada reserve emas? Okey, so dia ada banyak sebab lah. Antaranya adalah untuk investment ataupun untuk support dia orang punya nilai currency tu. Tapi apa yang paling penting, bank negara ni dia simpan reserve emas yang banyak ni adalah sebagai persediaan andai kata kalau berlaku recession ataupun berlaku inflation. Yang ketiga pula adalah untuk pelaburan. Okey, semakin banyak orang beli emas untuk tujuan pelaburan, so harga dia makin tinggilah. Sama juga macam untuk barang kemas. Orang beli emas ni juga ada untuk tujuan barang kemas. Kalau kita tengok dari segi industri emas perhiasan ni bukan main banyak sekarang ni kan. So semakin banyak permintaan daripada industri ni, dia punya harga pun semakin tinggi. Dan ada jugalah beberapa sebab lain yang mempengaruhi permintaan terhadap emas ni. Antaranya kalau korang tengok sekarang ni kan tengah World Cup. So piala World Cup tu sendiri dia perbuat daripada emas. Dia punya medal-medal untuk World Cup tu pun dia perbuat daripada emas. So benda-benda situasi-situasi macam tu pun akan mempengaruhi jumlah permintaan emas. Okey, so itu adalah faktor yang mempengaruhi permintaan emas. Okey, so bagaimana pula dengan supply emas ni ataupun pengeluaran emas ni? Ada beberapa sumber supply emas dalam dunia ni. Antaranya yang pertama of course lah lumbung emas. Negara yang paling banyak produce emas adalah China. So apa-apa sahaja perkara major yang berlaku kepada China, so ianya akan memberi kesan kepada harga emas. Okey, katakanlah kalau tiba-tiba China nak buat hal, tiba-tiba dia pergi sekat ekspor emas dia, so of course harga emas akan melambung tinggi. Contoh dah ada. Tengok apa yang berlaku dekat Europe sekarang. Harga elektrik melambung tinggi dekat Europe sekarang. Sebab apa? Sebab Russia dia buat keputusan untuk kurangkan penjualan natural gas kepada Europe. Dan Russia juga adalah pengeluar natural gas terbesar dalam dunia. Natural gas tu diperlukan untuk menghasilkan elektrik. So kalau kita tengok dalam situasi ni, permintaan untuk elektrik dekat Europe tu sangat tinggi. Lagi-lagi pada musim sejuk sekarang ni. So bila tiba musim sejuk, penggunaan elektrik akan tinggi sebab orang nak guna heater, okey, orang nak guna pemanas udara. Sama je lah dua tu kan. Tapi macam itulah, maksudnya permintaan untuk elektrik tu tinggi, manakala supply untuk membuat raw material untuk membuat elektrik itu berkurang. So harga elektrik tu akan jadi tinggi. Samalah juga macam contoh emas ni. Kalau tiba-tiba China sekat pengeluaran emas dan permintaan untuk emas tu naik tinggi, so harga emas akan meningkat. Selain itu, emas juga boleh didapati daripada penjualan emas daripada bank-bank pusat dan
emas terpakai. Macam contoh emas yang mak-mak kita duk pakai tu, macam rantai, macam gelang tu. So bila diorang jual balik dekat kedai, dan kedai tu akan hantar dekat kilang, dan kilang tu akan proses balik emas tu jadi emas yang baru. Dia akan recycle balik. So itu adalah antara sumber-sumber supply emas dalam pasaran ni. So korang boleh tengok dekat situ. Ini adalah sumber supply emas dan ini adalah permintaan. Kalau permintaan lebih daripada supply emas ni, so harga emas akan naik. Kalau supply emas ni lebih tinggi berbanding dengan permintaan emas ni, so harga emas boleh turun. So itu adalah faktor yang pertama. Faktor yang kedua yang mempengaruhi harga emas ni adalah monetary policy untuk sesebuah negara tu. So contohnya, katakanlah sekiranya bank pusat ataupun bank negara ni dia menaikkan kadar interest, so harga emas akan turun. Sebab apa harga emas akan turun bila bank negara naikkan interest? Sebabnya ini berkait rapat dengan opportunity cost. Bila kadar interest naik, ekonomi akan sedikit slow. So duit yang berputar dalam pasaran tu dia akan slow lah sikit, dan secara tidak langsung akan menyebabkan kuasa beli orang tu menurun. So bila kuasa beli menurun, secara automatik permintaan untuk emas menurun. Jadi bila permintaan untuk emas tu menurun, so dia punya harga pun akan turun. Faktor yang seterusnya adalah nilai US dollar. So bila US dollar naik, harga emas automatik akan jadi turun. Sebab apa? Sebab bila US dollar mengukuh, ini akan menyebabkan currency negara lain akan menjadi lemah. So bila currency negara lain tu drop, ini akan menyebabkan kos untuk membeli emas tu menjadi tinggi. So bila kos untuk membeli emas tu menjadi tinggi, secara automatik akan membuatkan permintaan kepada emas tu berkurang. So sebab itulah harga emas tu akan jatuh. So itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi turun naiknya harga emas ni. Dan ada jugalah beberapa faktor-faktor lain yang saya tak cover dalam video ni, yang mana mungkin anda tahu, so anda boleh tulis dekat ruangan komen supaya kita boleh sama-sama belajar. Okey, so persoalannya, berbaloi ke untuk kita simpan emas ni? Berbaloi atau tak tu bergantung kepada tujuan anda simpan emas tu. Contoh, kalau anda beli emas untuk tujuan perhiasan, yang tu tak ada masalah. Anda beli gelang ke, rantai ke, untuk anda pakai. Okey, so tak kisahlah harga dia naik ke, harga dia turun ke, dia tak memberi kesan secara langsung, sebab tujuan anda beli adalah untuk perhiasan. Anda dapat benefit daripada memakai emas tersebut. Anda boleh nampak confident, orang nampak anda banyak duit, so anda dapat benefit daripada situ. Tapi kalau anda membeli emas untuk tujuan pelaburan, kena tengok pula sama ada pelaburan tu jangka pendek ke jangka panjang. Bagi saya, emas ni dia sesuai untuk pelaburan jangka masa panjang. Okey, iaitu 10 ke 20 tahun dan ke atas. Kalau untuk jangka masa pendek, ianya tidak sesuai. Sebab harga emas ni dia fluctuate dalam short term. Dia boleh naik, dia boleh turun. Tapi untuk long term, dia sentiasa naik. Sebab apa? Sebab berlakunya inflasi. Jadi kalau kita beli emas dan simpan emas untuk tujuan persaraan, yang tu betul lah, bagus lah. Ataupun kita beli emas dengan tujuan menyimpan untuk pergi haji ke, yang tu betul lah. Tapi kalau kita beli emas untuk buat simpanan kecemasan, itu tak betul. Sebab apa saya kata tak betul? Sebab kita tahu ke bila masa kecemasan tu nak berlaku? Contohnya kita beli emas tahun ni, tiba-tiba tahun depan kita kena buang kerja. Dan tahun depan kemungkinan harga emas akan drop. So bila harga emas drop dan kita terpaksa jual pada ketika harga emas tu drop, so rugilah dekat situ. Macam tu. Jadi untuk harga emas ni, kalau dalam jangka masa panjang tak ada masalah, dia akan sentiasa naik. Sebab kita punya paper money ni ataupun fiat money ni, dia punya nilai dia semakin lama semakin menurun. So untuk long term tak ada masalah untuk emas ni. Cuma untuk short term je lah, dia tidak berapa sesuai untuk tujuan pelaburan jangka masa pendek. Okey, jadi sekiranya anda mendapat manfaat dalam video kali ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.